Hai, Assalamualaikum and welcome to my new channel. Okay, so hari ni aku akan unboxing satu One Piece statue. Okay, so jom kita lihat. Ini adalah One Piece statue yang aku akan kongsikan hari ni lah. Okay, hari ni aku akan unboxing Charlotte Katakuri. Okay, so Charlotte Katakuri from Six Pointed Star Studio. Okay, sebelum kita go through dengan lebih detail, so kita tengok dulu dia punya kotak luaran. Okay. So ni dia punya kotak luaran lah. Okay. Okay. Alright. Okay. So tanpa melengahkan lagi masa, jom kita unboxing statue ni. Right. Okay, first kita kena buka kotak lah. Okay, right. Okay, right. So part paling best bila kita open statue ni basically unboxing part. Okay. So ni dia punya kotak, kita keluarkan dulu. Alright. Okay, dah. Right. So kotak tu dah buka. So jom kita unboxing. Right. Alright. Okay, so kita dah remove dia punya box. Okay kan, so sebelum aku pergi dengan lebih detail, kita boleh tengok first macam ni dia punya dalam dia. Semuanya still berbungkus dengan elok lah. Okay. Alright, so first kita akan go through dengan ni punya first part. Okay. Okay, so basically yang ni adalah dia punya tapak ataupun base. Okay. Right. So kita akan review dia punya tapak dulu, dia punya base dulu. Okay. So korang boleh tengok dia punya close up view. Okay. Dia punya base bercirikan mirror world. Okay. Okay, mirror world. And then kalau kita go through dengan lebih detail dia punya setiap part, okay, dekat depan ni dia ada lambang Big Mom Pirates. Okay. So macam yang korang tahu, Charlotte Katakuri dia adalah kru Big Mom lah. Okay. Dia punya mak dia sendiri sebagai captain. Okay. And then dia sebagai first commander lah. Okay. So basically dia punya tapak adalah bermotifkan dia punya captain lah. Okay. Big Mom Pirates. Okay. So kalau korang tengok kat depan ni, kat depan ni dia ada ni tu. Dia ada ice cream. Okay. Sama lah macam konsep Big Mom. Kita tahu Big Mom ni dia punya favorite adalah makanan. Okay. So memang kena lah dengan dia punya design. Okay. Kat sini kalau korang tengok ada ice cream. Okay. Ada ice cream. And then ada candy. Okay, ada candy. And then dekat tepi ni pula ada waffle. Okay. Okay, ada waffle. And then ada chocolate candy. Okay, waffle. And then aku rasa yang last kali tu, yang paling kecil ni, dia macam lucky stick. Lucky stick. Alright. And then
kita go through dengan dia punya sekeliling pula lah. Okay, right. So kalau korang tengok dekat tepi sekeliling ni dia ada meriam. Okay. So meriam ni bercirikan Big Mom punya kapal lah actually. Okay. Okay. So memang dekat sekeliling ni kalau korang pusing sekalipun, memang pusing habis, memang semuanya ada meriam. Ada meriam. Okay. And then dekat tepi ni pun ada donat. Okay. Memang konsep makanan, ada ice cream juga. And then dekat atas ni pun ada sekali lagi ada donat. Okay. Okay. And then dia punya tapak tu kalau korang tengok kan, memang detail habis tu. Okay, dia memang macam dinding. Kalau korang tengok ni, texture dia memang macam batu dekat dinding. Ada pecahan-pecahan. Okay. Ada yang retak-retak kan. Okay. Memang cool habis. Sumpah cool tu. And then dekat tepi ni pun ada mirror, ada cermin lah. So memang kenalah dengan Mirror World. Okay. Sebab kalau korang tengok anime pun memang One Piece masa Luffy tengah fight dengan Katakuri ni memang diorang tengah berperang lah. Diorang berlawan dekat Mirror World. And then dekat sini memang ada mirror yang retak. Okay. Alright, so dekat tepi dia pun dah ada mochi. So memang ni seolah-olah nak menunjukkan yang Katakuri ada guna dia punya ability lah. Sebab macam yang korang tahu, Katakuri punya ability adalah dia boleh transform benda sekeliling dia untuk menjadi mochi. Sebab apa tahu? Sebab dia dah awaken dia punya ability, yang mana dia boleh transform keadaan sekeliling dia, persekitaran dia menjadi mochi. Okay, so kalau korang tengok kat sini pun dia punya konsep of statue adalah untuk untuk menunjukkan yang Mirror World, dunia dinding mirror tu dah diubah oleh Katakuri menjadi mochi lah. Okay. So basically yang putih ni adalah mochi lah. Okay. Right. So memang cool gila, memang mantap. Aku suka tu dengan dia punya design. Sebab apa? Sebab dia base dia tak besar, dia kecil je. Tapi walaupun dia kecil, dia solid. Kalau korang pegang ni dia agak berat lah. Aku rasa berat dia macam berat sikit daripada 1 kilo gula. Mungkin lah aku agak-agak dia lah. Tapi memang berat. Tapi tu pun lah memang tujuan dia lah. Dia base memang dia kena berat daripada ada body part. Sebab kalau tak berat nanti dia akan tumbang lah. Okay. So tapi memang cool lah. Yang korang perasan dekat sini, Mirror World ni ada satu bahagian ni dinding dia warna purple and another one is warna maroon lah. Okay. Kalau korang tengok dekat ni, dia punya close out view. Okay, right. So memang cantik gila dia punya base. Right, so next kita move to next part. Okay. Alright. Okay, so kat sini ada dia punya main part lah. Okay. Katakuri. Push, mantap lagi tu. Alright. Okay, right. So ni dia punya main body. Okay. The main body. Okay. Yang sebelum tu korang tengok dulu dia punya close up view. Okay. Right. Memang besar tu. Memang mantap habis. Okay. So basically kalau aku go through dengan detail satu persatu. Okay. Right. So kita start dengan atas. Okay, kalau tengok dekat atas ni Katakuri punya rambut. Okay. Dia punya rambut memang spiky habis, memang cool gila. Dia punya statue memang detail lah. Okay, memang cantik. Aku puji yang untuk part ni.
And then dekat dia punya bawah ni pula, ini adalah dia punya scarf lah. Okay. Sebab kategori ni dia pakai dia punya scarf untuk dia tutup dia punya muka lah. Okay. Sebab basically dia punya muka ada scar, ada parut yang panjang. So dia cuba cover lah dia punya kekurangan tu lah. So basically dekat sini pun memang ada nampak lah dia punya scar. Okay. Dia punya mulut tu dah ada terbuka. Okay. Right. Okay, so next apa yang aku boleh komen adalah dia punya lengan lah. Okay, korang tengok dia punya lengan dia dia punya tattoo sebelah kiri ni. Okay, memang mirip dengan dia punya anime lah, and then dia punya otot pun memang dia buat dengan detail lah. Dia sebenarnya apa-apa yang kita nampak ni, dia based on dia punya cat tau. Bila dia cat dengan betul, dia akan nampak tone dengan cantik lah. Kalau kau tengok sini kan, dia nampak macam ada urat-urat, nampak macam human lah. Okay? Maksudnya macam yang manusia yang sebenar lah maksudnya. Okay. And then dekat sini dia ada bracelet. Okay, ada spiky bracelet dekat lengan dia sebelah kiri. And then korang boleh tengok kat bawah ni dia ada pakai black glove. Dekat sebelah kanan pun sama. Okay, so basically dia ada pakai glove lah. Okay, right. And then dia punya jacket pun memang style. Kalau korang tengok, dia punya jacket ada sebelah sini, sebelah kanan dia ada macam terselak sikit. Hasil daripada dia regangkan dia punya tangan. Okay. So nampaklah dia punya posing tu alive, nampak macam hidup. Dia bukan design jacket ni macam kaku lah. Okay. So memang cool gila dia punya design. Okay. Kalau lengan sebelah kanan memang tak ada tattoo lah. Okay. Tapi basically lengan sebelah kanan ni dia lebih jelas lah dia punya otot, dia punya body lengan dia. Okay. And then kalau korang tengok sebelah sini kan, sebelah belakang ni dia ada nampak jelas urat lengan dia kalau tengok. Okay, memang cool gila. Alright. So and then dekat sebelah belakang ni pula, okay, ni belakang dia punya jacket lah. Basically dia ada tertulis Charlotte dekat sebelah atas jacket dia, tapi dia dah terlindung dengan dia punya scarf lah. So korang tak boleh nampak. And then dekat belakang ni pula, okay, boleh nampak lah dia punya dia punya tali pinggang. Okay, memang cool gila. Dia ada design yang ada design round metal hole. Okay, dekat sekeliling dia punya tali pinggang. Sama juga dengan atas ni pun sama. Okay, dekat jaket dia ni memang detail. Kalau korang tengok dengan lebih detail lah, dengan lebih dekat, dia punya jaket ni kalau korang sentuh memang dia punya, boleh rasa dia punya texture. Dia tak licin, dia tak macam statue PVC yang macam berkilat licin straight dia. Tapi yang ni dia ada rasa dia punya texture dia. Memang cool gila. Okay, right. And then dekat sebelah depan pula, korang boleh nampak dia punya dia punya buckle. Okay, memang berkonsepkan skull shape. Okay, berkonsepkan skull shape dia punya tali pinggang punya buckle. And then dekat sebelah sini pula ada 3 line. Okay, 3 line tattoo lah. Okay, tattoo dia berwarna purple lah. Okay, purple or pink, something like that lah. Aku pun tak sure dia punya colour. Okay, tapi dia antara pink ke purple. Okay, right. So next kita pergi ke sebelah bawah pula. Okay, sebelah bawah pula kita boleh tengok dia punya dia punya seluar. Okay, dia punya seluar dia nampak hasil kedutan. Memang dia punya design dia detail lah. So memang bagus dia punya design. Bukanlah macam satu design PVC yang kalau biasanya kalau figure yang PVC
dia punya seluar biasanya straight je, tak ada hasil-hasil kerutan, tak macam real lah. Okay. So kalau yang ni memang nampak cantik gila. Dan dekat sebelah dia punya kaki sebelah kiri dia ada leather, dia lilit dekat dia punya peha, okay. Sampai belakang lah actually. Kalau korang pusing, sampai belakang lah actually. So memang detail. Alright. Memang cool gila. Sumpah cool gila. Okay. Alright, so bila kita go through dengan dekat lebih bawah lagi. Okay, dekat sini pula korang boleh nampak dia punya, okay, yang ni aku tak silap aku orang panggil knee pad ataupun pelindung lutut lah kalau dalam bahasa Melayu. Okay, knee pad. Okay, knee pad yang sebelah kiri dia design lain and sebelah kanan pula design lain. Memang dua-dua ni memang warna lain-lain lah. Okay, tapi basically dua-dua adalah single spike punya knee pad. Dia bukan keliling bukan keliling lah. Okay. Alright. So knee pad dia ni warna putih yang sebelah kiri. Okay. And then dia ada cross. Okay. Dia ada cross design. Okay. And then sebelah kanan pula dia punya knee pad. Kalau kau tengok dengan lebih dekat, dia nampak nampak tekstur dia lah. Okay. Memang cool gila tu. Sumpah cool gila. Alright. And then dekat bawah lagi ada dia punya aku tak sure apa. Aku rasa yang ni adalah dia punya dia punya boot. Dia punya boot yang paling top punya. Okay. Sebab yang ni adalah knee pad, tapi yang ni aku tak rasa knee pad juga. Yang ni adalah dia punya boot. Sebab boot dia adalah high cut punya tie. Start daripada bawah lagi and then sampai ke atas lah. And then aku rasa yang ni adalah dia punya boot punya dia punya top level punya lah. Okay. So dekat dia punya boot punya design, dekat yang paling atas ni dia spiky. Spiky memang pusing lah sampai habis lah. Rotational punya. Tak macam dia punya knee pad dia single spike only. Tapi yang ni dia ada multiple spike. Okay. Okay. And then tu, cuba korang tengok, boot dia memang cool habis, memang cool gila. Kalau kau tengok sini, dia ada spinner. Dia punya macam ala-ala cowboy macam tu. Aku tak tahu ni nama apa. Tapi yang ni yang aku boleh cakap ni, dia punya boot, aku rasa spinner kot orang panggil dia. Kalau korang tahu, korang boleh komen dekat bawah. Okay, alright. So dia punya boot ni cool, alright. Dia sebelah kiri dengan kanan basically sama je. Okay. Alright. Tapi yang cool dia memang sebab ni lah, sebab dia punya spinner ni. Okay, alright. Okay, so kita pasang dekat base. Okay, so actually ni first time aku unboxing statue, so agak noob sikit. So sorry kalau aku agak lambat lah untuk pasang. First kita kena identify dekat mana dia punya slot lah. Okay. Sebab biasanya One Piece statue ataupun mana-mana statue, tak kisah One Piece ke Naruto ke, sama je. Basically dia punya first yang korang kena identify adalah dia punya tapak. Okay. Dekat kaki dia ni korang boleh tengok ada pointed punya. Okay. So ini yang korang kena cari dekat base ni, mana nak untuk slot in dia punya slot ni. Okay. Right. So kalau kita tengok dekat sini dia ada error dekat bawah ni lah, dekat tepi ni. Okay. So korang just letak lah dekat sini. Okay. Alright. So kalau agak-agak dah stable tu, korang dah boleh lepas lah. Okay. Untuk safety precaution bila takut tiba-tiba korang dah yakin tapi sekali dah dia boleh tumbang. Okay. Alright. So next kita go through to next body part. Okay. Korang boleh tengok dulu yang tepi ni. So next adalah okay, yang ni dia punya mochi. Dia punya skill lah. Okay. So dia punya mochi ni
benda ni kalau jatuh serius boleh pecah loh. Korang kena hati-hati. Sebab benda ni adalah resin ataupun resin. Alright. So benda ni korang kena hati-hati. Sama je mana-mana, kalau jatuh boleh pecah. Bukan boleh pecah, memang akan pecah. Okay. So korang kena handle dia dengan baik-baik lah. Okay. So kita akan pasang dulu yang ni. Okay. Kalau tengok sini, dia punya slot adalah kat sini. Okay. Ni dia dekat tepi ni. So kena carilah dekat mana sekeliling ni dia punya slot. Aku rasa next aku kena beli 360 turntable. Sebab sekarang ni aku kena pusing manual je. Okay. Kalau ada 360 turntable lebih mudah lah untuk untuk pusingkan stereo dia. Okay. So kalau untuk yang untuk bahagian ni, kita akan pasang dekat belah belakang ni. Okay. Alright, kalau korang tengok sini, dia ada satu slot dekat tepi ni. Okay. Okay, so cara pasang dia sekejap Okay, so macam tu je. Korang just pasang je dekat tepi ni, and then dia akan, hasil dia macam ni lah. Okay. Kalau korang pusing, dia macam ni. Okay, alright. So next, kita go to another part. Okay. Okay, so yang ni, dia punya senjata. Okay. So basically, yang ni agak berat tu. Okay. Aku tak rasa yang ni resin. Okay, yes, yang ni metal. Memang metal. Dia agak berat. Okay. And agak tajam. Ni kalau kena dekat kaki korang, boleh luka. Memang boleh injure lah. So hati-hati and then okay, so kalau kita letak dekat tepi ni pun, dia punya senjata memang lagi tinggi daripada katakuri. That's quite big. Impressive. Okay. Even though kita letak dekat bawah, so memang lagi tinggi lah. Okay. So dia agak cool. Untuk senjata katakuri ni, katakuri panggil sebagai Mogura. Okay. Sebab cara dia gunakan senjata dia ni, dia akan pusingkan dia punya Mogura ni, and then dia akan stab dia punya enemy lah. Okay. So bila mana enemy terkena benda ni, kita akan pasang dekat statue ni. Aku tak sure pasang dia macam mana, sebab aku pun tak prepare dengan unboxing ni sebenarnya. So dia sama ada belah belakang atau depan. Okay, aku rasa aku tahu. Okay, dah. So macam ni je dia punya cara pasang dia. Okay. Korang boleh pusing macam mana yang korang nak. Sama ada macam ni ataupun macam ni. Okay, so macam tu je cara pasang dia untuk dia punya senjata. Okay. So kalau korang tengok, cara dipegang adalah dia menggunakan tangan kanan dia. Okay. Tangan kanan dia untuk pegang senjata, and then dia letak dekat belah belakang dia lah. Okay. Dia punya senjata tu menghala ke belakang. Okay. So basically dia punya senjata ni senang use lah. Okay. Kalau korang tengok, so basically korang kena letak dia, beban dia
boleh hold barang ni. Okay. So korang tengok kan. Okay. Alright. Okay, cool. Alright, so next kita akan unboxing. Okay, so ni adalah bonus. Okay, so this one adalah bonus dalam statue ni. Kita ada another part, iaitu brule. Okay, so yang ni adalah brule masa kecil lah. Okay, aku tak sure dia punya umur berapa masa ni. Tapi masa ni dia still comel lah. Okay, kalau korang tengok lah, okay, memang comel lagi masa ni. Tapi masa besar korang boleh nilai sendirilah macam mana. Okay. Alright, so ni dia punya base lah. Okay, simple je, korang boleh letak je kat sini. Okay, so macam tu je dia punya statue. Dia comel, kecil. Okay, alright. So kita letak dekat tepi ni. And then the last one adalah dia punya plate lah. Okay. So ni dia punya plate. Aku tak sure yang ni apa. Yang ni macam dia punya macam chewing gum pun ada tu. Tapi aku tak sure ni untuk apa. Aku rasa ni untuk kita holdkan kat sini and then kita tampal dekat mana-mana. Okay. Tapi tak apa, yang ni aku tak pakai je. Okay, so ni adalah dia punya plate. Okay, kalau korang boleh tengok dekat depan ni, okay, ni adalah lambang 6 pointed star lah, untuk menunjukkan ni adalah hasil kerja diorang lah. Okay, and then ini pula adalah lambang, bukan lambang lah. Yes, ini adalah logo Gadaguri. Okay, korang boleh tengok. Tak sure korang boleh nampak ke tak sebab ni agak shiny. Okay, right. So ni nampak dia logo Gadaguri. And then dekat sini dia tunjuk Gadaguri yang aku dapat ni adalah statue yang ke 222 daripada 288. Uish, nombor lawa tu. Yang aku dapat ni 222, nombor cantik gila. Okay. So memang agak lucky lah aku untuk dapat 222. Okay, right. So cantik. So untuk yang ni aku boleh letak je mana-mana. Okay. Right. So macam ni lah hasil terakhir dia. Boleh letak kat tepi ni. Okay, itu saja untuk video hari ni. Korang dah boleh dah boleh tengok macam mana aku unboxing statue yang first ni. Okay, so untuk statue ni aku pun tak sure kenapa aku pilih statue kategori lah among all statue yang ada dekat market. Sebab sebenarnya aku paling minat Luffy. Nombor satu yang aku paling minat adalah Luffy, and then yang second Zoro. Tapi aku tak sure kenapa statue ni boleh attract aku lah untuk beli. Sebab masa aku tengok statue ni, aku sebenarnya ada dilema jugalah untuk beli statue kategori. Okay. Aku memang minat gila dengan kategori. Masa aku nak order yang first tu, aku dalam dilema sama ada nak beli daripada 6 Pointed Star Studio ataupun yang another one adalah daripada MH Zero Studio. Okay. Yang tu pun nice juga, tapi masa tu aku ada buat poll lah. Aku tanya aku punya followers dekat IG, okay, sama ada 6 Pointed Star ataupun MH Zero Studio lagi better. And then at the end aku pilih yang ni juga. Okay. Sebab apa? Sebab bagi aku lah yang ni lagi cool lah. Dia punya posing lagi mantap berbanding yang MH Zero Studio. Aku tak cakap yang MH Zero Studio tu tak cantik. Dia cantik. Dia memang lawa. Okay. Tapi bagi aku 6 Pointed Star Studio ni lagi better lah. Okay. Kalau korang tengok sendiri tu, korang boleh tahu lah dia punya quality. Okay.
untuk MH0 Studio tu dia lagi besar and then dia lagi mahal lah. Tapi aku still tertarik dengan yang ni lah, okay. Even though dia lagi murah daripada yang first, okay. So untuk next time okay, aku akan cuba unboxing lagi, okay. So kalau korang berminat dengan konten yang aku sajikan dalam channel ni, make sure korang like, share and jangan lupa subscribe aku punya channel, okay. And then apa-apa korang boleh komen dekat bawah statue apa yang korang nak tengok in the future. Tapi untuk next aku dah plan untuk unboxing Marco the Phoenix. So stay tune, korang boleh share video ni dekat korang punya kawan, okay. So stay safe and see you next time. Assalamualaikum guys. Bye.